Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wa salam ala al-hadi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamna Sulaiman wa kunna azina fasma wa ilma saqana min al-jibal sabana fa'alim. Ya hayy ya qayyum ya Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Allah subhanahu fahma wa ilma wa hikmata al-aqla wa rasbirna tidiya al-rahimin. Allahumma sa'alina futuha al-arifin wa min al-jin wa la yura min al-alim wa tazal al-salim wa imam al-muqtadi rahmatika ya rahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita di dalam hidayah-Nya sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina bid-darain amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 59, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradat olehmu serta orang yang merendahkan dirimu. Beradat olehmu serta orang yang merendah diri. Mereka itu orang yang merendah diri itu, bahawasanya merendah diri serta orang yang merendah diri itu sedekah. Jadi sebelum itu kita sebelum kata itu atas bermula. Bermula itu. Jadi sebelum kita baca pada kata bermula itu, pada minggu lepas saya nak berputar balik mana yang pada kata hak tanggungjawab anak, iaitu di atas ibu bapa ni, itu pada kata ketahui olehmu. Baru saya jadi ambil hadis yang lain, mohon hadis yang lain. Jadi pada mengampun itu bukan menghimpun tapi mengampun. Jadi maksudnya ketahui olehmu bahawa bagi anak yang berbuat baik bagi ibu bapanya, bagi ibu bapa berbuat olehmu akan orang barang yang engkau kehendak, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu mengampun ia Allah akan dikau. Jadi mengampun ia akan dikau. Ini maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah SAW perintah supaya kita ni berbuat baik kepada kedua ibu bapa, iaitu barang yang kehendak engkau sekehendak mana, bahawasanya Allah itu mengampunkan dikau. Selagi mana kebaikan kita buat, kebaikan mana kita buat tu, Allah Ta'ala akan mengampun. Bentuk besar zarah sekalipun kebaikan kita buat, Allah Ta'ala akan mengampun dosa kita. Dosa itu akan dikau, yakni walad itu dosa anak-anak. Ketahui, dan begitu juga ketahui olehmu akan barang yang derhaka, barang siapa yang derhaka bagi dua ibu bapa berbuat olehmu akan ibadah yang engkau kehendak, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun ia Allah akan dikau. Bagi sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang derhaka kepada kedua ibu bapa dia, walaupun dia berbuat ibadah sekehendak mana pun, yakni banyak mana pun dia buat ibadah, alim ke ulama dia, walaupun dia buat jahat kepada kedua bapa dia, derhaka, maka Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan dikau. Dosa ni, dosa anak ni Allah Ta'ala tidak akan ampun. Biarlah dia alim, dia ulama sekalipun, walaupun ulama sekalipun, kalau dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia, dia banyak ilmu sekalipun, maka Allah Ta'ala tetap tidak ampun dosa dia. Itu antaranya. Dan itu hak tu. Itu pertentuan yang kedua tu, yang bawah tu, al-babu thalathuna fil haqqil waladi 'ala al-walid.
tiada mendapat oleh ibu bapa bagi anaknya akan sesuatu yang terlebih utama daripada adab yang baik. Waktu Rasulullah SAW mengatakan tiada sesuatu yang lebih utama. Ibu bapa nak bagi sesuatu barang yang berharga yang lebih utama itu terlebih daripada adab, yakni ilmu adab lah ilmu paling tinggi sekali. Itu di antaranya disebut oleh Musannif rahimahullah ta'ala nakal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih membicarakan lagi berkaitan dengan itu tanggungjawab ibu bapa kepada anak, yakni ibu bapa perlu dia nak didik anak dia, nak jaga anak dia, tanggungjawab dia apa dia kena buat. Ini di antara yang disebut oleh Musannif rahimahullah ta'ala yang naqal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula menilik kepada muka segala anaknya biasanya syaitan ataupun imrah, yakni seseorang dengan syukur akan rahmat Allah Ta'ala itu seperti menilik kepada muka nabinya, Nabi Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bermula menilik kepada muka segala anaknya. Seseorang itu ada anak, malu dia tilik kepada muka anak dia. Dia tengok dengan penuh syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala anugerah anak kepada dia. Di saat orang lain Allah Ta'ala tidak bagi anak, tapi dia Allah Ta'ala bagi anak. Ada orang berpuluh-puluh tahun berkahwin tapi tidak ada anak, tapi dia Allah Ta'ala bagi anak kepada dia. Lalu dia pandang wajah muka anak dia ni dengan penuh syukur akan rahmat Allah. Sebab apa kata akan rahmat Allah? Kerana itu adalah pemberian kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Budak kanak-kanak itu adalah suatu rahmat Allah. Sebab itulah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia ada pintu bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kanak-kanak. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW, bermula seorang tu tilik kepada muka anak dia penuh dengan syukur. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dia penuh dengan perasaan syukur kepada Allah. Maka apa jawapan dia? Kaf seperti itu, kaf panggil iaitu seperti taswir, bagi nak beri gambaran. Rasulullah SAW buat mari seperti itu sebagai kaf, panggil kaf seperti seolah ataupun seumpama ataupun taswir, nak gambaran bagaimana itu fadilat besar itu. Seperti menilik kepada muka nabinya ni Allah. Seperti kita tengok muka para nabi, diri tengok pada muka para alim ulama pun besar pahala dah. Kita tengok muka doktor guru, dan dia adakan pahala-pahala. Diri mata kita ni, bila kita tengok kepada sesuatu benda ni dapat pahala. Tengok Kaabah, kita tengok muka kedua ibu bapa kita, tengok muka anak dengan penuh syukur. Okeylah, anak ke cucu ke ataupun isteri tengok muka suami dia dapat pahala. Suami pula tengok muka isteri dia, dipati saja dapat pahala. Maka diri waktu tu dapat pahala dah. Maka tengok muka para nabi ni, seolah-olah kita tengok muka para nabi ni besar lagi. Sebab itulah kita ada di kalangan para sahabat, ramai juga dengan para sahabat, bukan di kalangan para sahabat saja, bahkan di kalangan orang kafir. Bila dia tengok muka para nabi, dia rasa sejuk, sebab ada nur, ada wajah, dan dapat pahala situ.
Maka gambar orang-orang yang tengok muka anak dia ni, Rasulullah SAW menyatakan seperti dia menilik pada muka Nabi. Nisbah pada besar ni fadilah. Tengok saja tak jadi, ada takluk situ dengan syukur. Dengan syukur. Ataupun kalau kita nak mengkaedah bahasa Arab, menilik mana? Iaitu dengan syukur, dengan penuh syukur. Tak ada syukur tak jadi. Baru dapat fadilah ni. Itu di antaranya. Hak hati, hak atas tu memulia diri, memulia anak itu satu ibadah dah. Lepas tu tengok muka anak pula dengan penuh syukur. Tengok muka cucu pula dengan penuh syukur pada Allah. Pemberian Allah ni, amanah Allah ni beri kepada dia ni, maka dapat pahala seperti kita menilik muka para Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, berada olehmu serta orang yang merendah diri, mereka itu orang yang merendah diri. Maka bahawasanya merendah diri serta orang yang merendah diri itu sedekah, yakni ialah sedekah. Di antaranya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, berada olehmu pada orang yang merendah diri mereka itu. Kalau kita jumpa orang jadi rendah diri, jadi tak cakap besar, jadi rendah diri dia, tawaduk, panggil sifat tawaduk lah. Dia ada kelebihan nikmat banyak pada dia. Dia pandai, dia cerdik, dia bijak, dia hebat. Segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia. Tapi dia merendah diri. Dia tidak suka cakap besar. Diri merendah diri ni dapat pahala sedekah. Itu diri. Itu bila kita beradab dengan dia, kita jaga adab dengan dia. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya seolah-olah kita mendapat pahala sedekah kalau kita berendah diri pada orang yang suka rendah diri. Ada. Rasulullah sebut dalam hadis lain yang sesuatu zaman dengan kita tu, kita akan jumpa manusia yang mulia. Di antara ciri-ciri ahli syurga iaitu mereka sentiasa merendah diri di antara satu sama lain. Dan mereka bertegas dengan orang kafir. Dengan orang kafir dia tegas. Ini orang kafir lembut. Tapi dengan orang Islam dia gerah. Itu salah. Yang kita nak sesama kita merendah diri. Dan kalau kita berjumpa dengan orang yang suka merendah diri, maka hendaklah kita merendah diri dan kita penuh dengan beradab. Rasulullah SAW beradab olehmu. Dengan kita beradab, diri kita beradab, ataupun beradab dengan erti kata lain, kita buat baik pada dia. Dia ni suka rendah diri, kita buat baik pada dia, kita senyum pada dia, bagus dia ni, maka dapat pahala sedekah. Sabda Nabi SAW lagi, hadis Nabi SAW, takabur olehmu serta orang yang takabur. Maka bahawasanya takabur serta orang yang takabur itu sedekah, ialah sedekah. Ini takabur pula. Ataupun iaitu disebut oleh ulama dalam hadis ini, bertakabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Ini sabit juga dengan hadis Nabi SAW. Sebab tu kata-kata ulama ni kadang-kadang dia ambil daripada nakal daripada hadis Nabi SAW juga. Sebab ada dalam ulama fiqh, ada dikata kita bertakabur kepada orang yang takabur itu sedekah, dapat pahala. Ini pun dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi SAW sebut, takabur olehmu serta orang yang takabur, maka bahawasanya takabur serta orang yang takabur itu sedekah. Itu orang panggil kita takabur kepada dia. Kita tahu dia ni sombong, suka cakap besar. Dia sombong diri lah. Dia sombong ni kadang-kadang pada kebanyakan kata ulama dia ada lisan, waqaf ke atas bibir. Kebanyakan atas lidah dia. Orang takabur ni hina tak hina Tuhan bagi kepada dia,
dia di dunia lagi Allah Ta'ala beri orang hak dak takabur boleh kenal dulu cakapan dia. Nisbah pada cakapan dia saja boleh kenal selalu. Saya kalau aku buat ni, ini cucu aku, dia belajar ni, dia. Jadi nampak saya di situ. Isteri saya, kalau jangan, kalau buat masak kok, bukan saya nak puji, bukan saya nak bangga, dia pandai juga, dia lapik begitu. Bukan saya nak bangga, bukan saya nak tu, dia tak pandai lapik begitu. Jadi orang takabur ni hina kata ulama di dunia lagi Allah SWT dah zahir kepada manusia. Macam mana? Pada dia bercakap tu orang tengok orang pada orang boleh nilai selalu. Allah Ta'ala buka selalu hijab kepada orang. Sehingga orang tengok dia ni ada hati orang. Orang nak kata dah zahir luar. Orang nak kata apa awak cakap takabur sangat, sombong sangat. Orang nak kata begitu. Orang kata dalam hati ni, orang ni tendang dalam hati. Mengikut ilmu tasawuf menyatakan tendang hati ni, hati orang, dia ni cakap besar. Tu orang nilai halu. Dia ni sombong. Tak padang miskin. Tak padang untuk. Dia ni mari-mari macam-macam mulut orang. Dia segi takabur ini kalau disebut oleh ulama-ulama sufi, dia berjangkit pula, maksud berjangkit itu kata-kata orang tu. Orang tengok dia cakap takabur, sombong, orang kata, orang lain kaya juga, tapi dia cakap sombong, kaya macam dia ni. Dia ni kaya, habis, tak sombong. Wah, jangkit Rasulullah kata, dia jangkit pada dia ni bukan tu sangat, bukan comel sangat, bukan ni sangat, tu jangkit. Ketika itu salah siapa kata Rasulullah, maka salah kamu sendiri. Sebab dia takabur. Jadi kita sombong kepada orang sombong itu sedekah. Ini bagi ilmu fiqh. Ilmu tasawuf tak begini. Bagi ilmu tasawuf disebut oleh Syekh Ibn Al-Baghdadi rahimahullah taala, maka itu tidak sahih dia. Bagi ilmu tasawuf dia nak jaga lagi hati. Sifat takabur ni jangan ambil. Tetapi bagi ulama fiqh tak apa. Sebab apa? Tujuan kita takabur kepada dia adalah mendapat pahala sedekah supaya kita nak mengajar dia balik. Nampak dia sombong sangat, kita pun cakap takabur sikit depan dia. Hari biasa kita tak cakap sombong, tapi bila kita jumpa dengan dia, kita cakap tinggi sikit. Tak apa sekali-kali, Pak. Kita jumpa tujuan kita supaya dia ni tak nampak diri dia saja. Itu tidak adanya. Jadi sombong kepada orang sombong itu dapat pahala sedekah. Itu di antaranya 10 ulama. Kalau pendapat Imam Ghazali, pendapat imam lain yang ikut tasawuf ni, kita tak mahu begitu. Saya tak mahu begitu, dia kata. Sebab jadi semakin rosak hati. Ilmu tasawuf dia nak comel lagi hati kita. Hati tu ada biar dia lah. Dia nak sombong tu soal dia. Itu di antaranya. Tetapi kata ulama, kita boleh juga buat kelakuan yang disebut oleh Rasulullah SAW ini. Ini mengikut ilmu fiqh yang bersepandukan kepada hadis Nabi SAW. Jadi, kalau begitu hak manusia betul, hak manusia salah, maka dua-dua betul selaku. Kerana ulama tasawuf dia sebut itu, dia tak mahu takabur, kan dia nak menjaga hati dia, lebih nak menjaga. Bagi ilmu fiqh, ulama fiqh dia tak begitu. Ulama fiqh tak apa. Kerana dia sombong, kita kena sombong. Sebab dari ulama fiqh, orang yang takabur ini, dia tidak akan mengaku diri dia sesat dan dia tidak merasa dia sombong. Oleh kerana sombong ini sangat bahaya, yang disebut oleh Rasulullah SAW, suatu hari nanti, di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyuruh namun suara akan menyuruh. Suara yang mana mereka yang takabur dahulu. Masuklah kamu ke dalam orang-orang yang takabur. Itu himpun belaka itu di kiamat kelak. Itu di antaranya, itu disebut oleh Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW, beri ingat olehmu akan orang yang sesat
maka bahawasanya mengingat akan orang yang sesat itu sedekah. Ini sedekah tidak apa pahala sedekah belaka ni. Kalau tadi merendah diri kepada, kita beradab kepada orang yang suka merendah diri, dapat pahala sedekah. Kita sombong kepada orang yang sombong, dapat pahala sedekah. Hak ni pula disebut dalam Rasulullah SAW, beri ingat olehmu akan orang yang sesat, bahawasanya mengingat orang yang sesat itu sedekah. Ayat ni apa beri ingat? Yakni kita menunjuk jalan yang benar kepada dia. Dia sesat, dia tak betul. Dia buat ibadat salah, dia sembahyang dia tak betul, puasa dia tak betul, ataupun apa lagi. Sedekah. Bahkan dia sesat jalan pun dia tanya kita, dia berhenti. Tulang dia keluar, dia pun jalan, kenapa kita tutup jalan? Dia pun tanya, nak tanya sikit, jalan nak pergi ke telaga lain mana? Contoh, kita tahu sini masuk sini. Sedekah kata Rasulullah, dapat pahala sedekah. Itu dia antaranya. Dan beri ingat juga, beri nasihat juga kepada orang yang sesat daripada ajaran agama dia pun dapat pahala sedekah. Berapa dah banyak kita sedekah pahala kita dapat pahala sedekah ni. Iaitu sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis lain, apabila orang mengingat kepada kita sesuatu perkara baik, orang tegur kita perkara baik, sebahakikatnya Tuhan Allah Azza wa Jalla nak bagi pahala sedekah kepada kita. Kalau dalam rumah tangga suami dia salah, maka isteri dia tegur begini, tak betul begini, tak betul begini, hak ni sepatutnya begini. Suami pula tegur begini, ataupun walaupun kanak-kanak anak dia tegur, tak betul ni, tak betul begini ayah, tak betul begini atuk, cucu dia tegur pula. Maka walaupun kanak-kanak dia memberi tunjuk ajar kepada kita, hakikatnya Allah SWT nak beri pahala sedekah kepada kita, bukan kepada diri kita saja, bahkan pada diri anak itu sendiri. Kerana diri menunjuk kepada orang yang sesat itu adalah mendapat pahala sedekah. Sebab itulah jangan cara kita, hendaklah kita tegur saja orang. Orang dia buat salah, kita tegur. Diri kita dapat tegur tu, dapat pahala sedekah. Cuma tegur ada kaedah dia lah. Bukan tegur cara keterangan zahir orang ramai tegur, tak betul kaedah tu. Ulama seperti mana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala begitu juga naqal hadis Nabi sallallahu kerana dia menhaidkan seseorang itu, maka tidak boleh. Ada pun kita tegur cara seorang sama seorang, maka dapat pahala sedekah. Kadang-kadang kita nak pahala sedekah, tapi kaedah tegur tu tak betul, maka tak jadi juga. Dan yang penting sekali cara tegur tu. Kira-lah apa bentuk kita tegur, tak akan dapat pahala sedekah. Hadis Nabi SAW, bermula kepada merendah diri itu, bahawasanya memulai memberi salam atas orang yang engkau bertemu akan orang itu daripada orang Islam, dan bahawasanya engkau reda dengan kurang martabat daripada orang yang lain pada tempat kedudukan pada majlis. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sabda Nabi SAW lagi, bermula kepala merendah diri itu, rais ataupun kita kata rais, ketua kepala ataupun ibu kepada merendah diri itu, bahawasanya memberi salam kepada engkau yang engkau bertemu daripada orang Islam. Itu di antaranya. Jadi hak ketua sekali, cara kita nak merendah diri, mula-mula kita beri salam kepada orang. Dan lebih lagi kepada orang hak kita tak kenal. Ni lagi payah. Ni payah. Ni wujud dalam hadis Nabi SAW yang lain. Rasulullah kata, setengah daripada tanda-tanda hari kiamat, kamu akan lihat orang memberi salam kepada orang yang dia kenal saja, dan dia tidak akan beri salam kepada orang yang dia tidak kenal. Ini setengah daripada tanda-tanda hari kiamat. Muncul tanda-tanda hari kiamat, itu menunjukkan zaman itu semakin dekat dah. Di zaman kita lah, dia tidak akan beri salam kepada orang yang
hak dia tak benar. Dia akan beri salam kepada orang hak dia benar. Tapi bagus dah, waktu bagus dah nak ceritanya, itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW beritahu bermula kepada ketua ataupun kita kata ibu kepada merendah diri itu, ataupun segala ibu merendah diri itu apa? Iaitu memberi salam, memulai memberi salam. Kita mula dulu memberi salam atas orang yang kita bertemu. Kita beri salam dulu kepada orang yang kita bertemu, kepada orang Islam. Maka ini ibu merendah diri. Ini salah satu ubat. Apalah saya paling nak merendah diri. Kalau tak ada cara lain, susahlah saya nak merendah diri. Dia merendah diri ni lebih payah kepada orang banyak nikmat. Tapi Rasulullah kata, kalau orang banyak nikmat itu dia merendah diri, besar lagi pahala dia. Dia comel, dia handsome, tiba-tiba dia nak merendah diri, ada bayar, ataupun nikmat banyak pada dia ni, tiba-tiba dia nak merendah diri, bayar. Tapi kalau dia dapat buat begitu, dia hebat, dia orang soho, ataupun dia banyak nikmat pada dia ni, tiba-tiba dia bagi salam kepada orang kampung biasa gitu saja, maka ni hebat lagi, hebat lagi. Sebab bila banyak sesuatu nikmat kepada seseorang itu, kebanyakan manusia itu payah. Aku siapa nak beri salam dia? Aku ni dia tu orang kampung biasa saja. Aku ni orang standard, orang hebat ni. Takkan aku nak beri salam dia, ataupun takkan aku nak merendah diri pada dia. Payah. Tetapi kalau dia buat begitu, besar pahala dia. Itu di antaranya. Dan apa disebut Rasulullah SAW? Banyak. Bukan tak ada. Banyak. Rasulullah kata, di akhir zaman akan ada umat manusia, umatku yang mencintaiku. Ada. Dan banyak juga umat yang mana dia Allah Ta'ala beri kehebatan pada dia, nisbah harta dia, nisbah wajah dia, nisbah apa lagi, kedudukan dia. Tapi kedudukan dia rendah diri. Rendah diri, dia tawaduk, hadir hak ini. Tak cakap so, itu hadir hak ini disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu kepada merendah diri itu memulai memberi salam atas orang yang engkau bertemu akan dia daripada orang Islam. Disunatkan jumpa Islam bagi salam. Di antaranya itu ibu, cara kaedah supaya nak buang sifat bersombong di kita. Ini salah satu. Ini salah satu lah. Salah satu kita nak panggil ibu kepada merendah diri. Dan bahawasanya Allah, dan bahawasanya engkau redha dengan kurang martabat daripada orang yang daripada orang yang lain pada tempat kedudukan majlis. Dan seorang tu kita redha saja. Maksudnya bermaksud hadis Nabi SAW, dia redha saja, dia ni duduk sama dengan orang yang kurang martabat. Maksudnya dia ni orang telah, orang bijak lah, ataupun kita kata bukan orang cahaya lah, kita kata orang berkedudukan, orang ada keistimewaan. Tiba-tiba bila suatu dalam majlis tu dia duduk sekali saja. Kita tengok tu banyak lah macam tu ulama-ulama kita, Abu Tuan Guru Haji Al-Udin, Ustaz Ismail kamu, Abu Ismail kamu, dia duduk sama sekali, duduk dalam orang ramai. Tu dia kata dia bahkan dia berasa suka. Kan ada kan sebab hak bin sebab hak Rasulullah SAW sebut bin kerana payah. Bila dia YB ke, dia orang hebat ke, kadang-kadang dia nak campur gaul orang bawah ni payah. Dia campur dengan orang bawah ni waktu dia nak mengundi je, kadang-kadang setengah tu lah. Setengah-setengah tu. Dia cari orang, dia jadi baik dengan orang waktu tu saja. Tapi bila nak pergi kedai, saya tak boleh. Datuk martabat saya ni yang Muhammad, ataupun saya ni orang telah Opoh ni juga saya nak duduk sekali. Payah gitu. Disebut Rasulullah SAW nakal daripada sahabat, payah gitu. Tapi bila ada sifat gini, dia hebat tapi dia gaul ni orang kampung biasa saja. Walaupun dia tidak yang Muhammad ke, ataupun dia ni
bukan siapa-siapa. Cuma dia ni kelas lah. Dia ni orang bangsawan ke, tapi dia boleh campur gaul, tak kira dia. Masuk belaka dia. Dia orang miskin boleh masuk, dia orang kaya boleh masuk, dia gaul belaka, boleh belaka. Dia dah rasa, aku ni orang hebat ni, bangsawan tak gaul orang fakir miskin gini. Dia ni, nyusah. Tu dah. Tu hak ni, disebut oleh Rasulullah SAW. Maka orang ini, dia disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW ini, iaitu dia ni adalah martabatnya di sisi Allah SWT besar bahaya. Dia ni, itu di antaranya bermula kepada merendah diri itu, bahawasanya memberi mengisahkan kepada orang yang bertemu kepada akan dia daripada orang Islam, dan bahawasanya engkau redha dengan kurang martabatnya, dan bahawasanya engkau redha tu, dan tu kalau kita tengok molek, dan tu pada ataf sambung. Maknanya salah satu nak merendah diri lagi, iaitu kita duduk bersama orang yang rendah martabat daripada kita. Okey, daripada aku sekalipun. Jadi kita ni orang cerdik, bijak pandai, tapi gaul. Sebab ada orang kadang-kadang dia cerdik pandai, ni orang bodoh-bodoh ni orang bodoh ni tak boleh saya kawan orang bodoh ni. Tu tidak kata begitu, tapi kelakuan dia tu. Jadi salah satu nak merendah diri juga, bila kita ada suatu nikmat, kita cerdik ke, kita comel ke, kita tak kisah kita kawan kita utuh pun ni tak ada nak pergi pejabat ni. Kawan dia ada seorang gemuk tu utuh pula, rambut putih hitam pula. Tak saya nak ajak orang ni. Kalau saya ajak ni, tak lelah lah. Orang tengok kawan pun ke tu. Jadi utuh rambut putih, hitam, gigi putih pula. Kau semua tu kawan yang Afrika ni saya kata. Saya dah kena. Dia pun kena panggil orang ni lah. Kawan dia ni hobi. Kawan dia ni bijak pula, cakap pandai, handsome pula, tinggi, comel. Macam ni lah. Itu penyakit ada waktu itu. Tapi orang yang merendah diri ni tidak kira siapa saja. Walaupun dia kawan orang yang susah ke, orang yang uduh ke, dia tetap kawan dia biasa saja. Dengan orang hebat pun, orang kaya ke, dia kawan juga. Orang handsome pun dia kawan juga. Dia tak pilih, panggil dia tak pilih hulu. Ni nak. Salah satu sifat tawaduk, kepala tawaduk ni, dia tak pilih hulu. Dia kawan saja. Dia kawan belaka. Itu di antaranya. Itu disebut Rasulullah SAW. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bina fi syaraini amin ya rabbal alamin. Ni Rasulullah SAW sebut, dia duduk dalam majlis. Duduk majlis, tak kira duduk majlis maksudnya, kalau duduk majlis ilmu, duduk sekali dengan orang biasa pun tak masalah ya. Walaupun dia berkedudukan tinggi. Hadis Nabi SAW. Bermula kemuliaan itu takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu yakin akan Tuhanmu, dan kamu yakin akan Tuhan, dan kemuliaan itu merendah diri. Banyak hadis Nabi SAW. Salah satu kalau Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Ibrahim, dia bagi tahu ke saya, dia kata sebab apa dalam musannaf kita letak pada bab berkaitan dengan mendidik anak, tapi bila awak mari soal merendah diri banyak lagi. Ini salah satu dia kata nak ajar kepada ibu bapa supaya ajar kepada anak-anak tu sentiasa rendah diri daripada bawah lagi, daripada akar lagi. Dia jadi orang hebat akan datang, dia akan rendah diri. Dia tak akan nampak dia. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sentiasa merendah diri walaupun dia hebat. Itu di antaranya. Dan biasa kita dengar kisah-kisah kan, pemimpin bersama dengan rakyat, dia boleh gaul. Sebab dia daripada bawah, dia ajar perkara rendah diri. Maka begitu juga Islam ajar seseorang itu dalam mendidik anak, mesti ajar perkara rendah diri. Jangan suka cakap besar, sentiasa cakap rendah diri. Itu di antara disebut arwah Tuan Guru Ibrahim, berkaitan dengan sebab apa musannaf sebut banyak rendah diri ini. Bermula kemuliaan itu pada takut akan Allah Ta'ala. Bermula kemuliaan itu, diri mulia seseorang itu, iaitu takwa kepada Allah SWT.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa itu, orang yang paling inna akramakum, orang yang paling cerdik itu ialah orang yang paling mulia itu ialah orang yang takut pada Allah, yang penuh dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kalau kita tengok takut ni ke takwa. Takwa tu apa takwa? Tan, qaf, waw, ya. Takwa. Tak, apa itu tak? Tak, takut. Tak mari perkataan takut. Takut pada Allah. Qaf. Qaf mari perkataan qanaah, memadai apa yang ada. Putih dia tak usaha. Tapi kalau dia dapat secara tu, dia tak ada. Wow, apa itu wow? Wow maknanya warak. Itu ciri dalam takwa itu ada. Wow maknanya warak. Warak dia ni sifat, ada sifat warak dalam diri dia ni. Dia itu antara halal dan haram. Dia jaga benda syubhat. Warak. Apa lagi? Ya ialah yakin. Ya bermakna yakin. Itu kumpul dalam takwa tu. Takwa, qaf, qana'ah, waw, wara, ya, yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Jadi musannif rahimahullah taala nakal hadis ini, dia nakal hadis Nabi sallallahu bermula kemuliaan itu bahawasanya kita takut pada Allah. Ini kita nak sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Saya memperingatkan diri saya juga, begitu juga ahli Jumaat dikasih semua. Yang penting kita nak ada sifat takwa. Tapi kita siapa saja, dan nanti kita ustaz, dan nanti kita orang alim, guru, pandai, bijak. Dan kita orang biasa pun kalau kita ada takut pada Allah, sifat takwa adalah diri kita. Kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi siapa saja. Lebih lagi kita ada ilmu, lalu kita bertambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena usaha sama Allah. Inna nas'aluka al-huda wat-tuqa. Rasulullah ajar sama kepada kita supaya minta dia ada sifat takwa dalam diri kita. Dan kamu yakin akan Tuhan kamu. Dan hendaklah kita yakin di si Tuhan. Ini di antaranya salah satu kemuliaan. Ini apa kalau kita dengar di bahasa Arab ni apa lagi ni? Dan kamu yakin akan Tuhanmu, yakni bermula kemuliaan itu, iaitu kamu yakin akan Tuhan kamu. Itu ayat balik itu. Jadi salah satu sifat mulia pada diri seseorang itu, dia yakin pada Tuhan dia. Apa-apa Tuhan janji sesuatu perkara dengan nikmat ke, dengan azab ke, dia yakin pada Allah. Diri yakin pada diri kita, yang ada pada diri kita itu adalah suatu mulia yang Allah beri di dunia lagi. Allah beri di mulia lagi. Dia sudah yakin. Orang yang ada sifat yakin pada diri dia sehingga dia yakin bahawa ada azab Allah, dan dia bersungguh-sungguh dengan ibadah, dia sembahyang berjemaah dia kekal ibadah dia ni, maka orang tu orang mulia. Dia tahu nikmat Allah banyak, nikmat syurga, nikmat banyak lagi. Lalu dia yakin, penuh dengan yakin kepada Allah, dengan janji Allah, maka itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW. Dan kemuliaan itu merendahkan diri. Di antara lagi kemuliaan seseorang itu juga merendah diri. Orang merendah diri ini adalah orang yang suka, orang yang mulia. Sebab apa? Rafa'ullah. Allah merendah diri. Allah akan berangkat. Rasulullah sebut dalam hadis lain, siapa yang tawaduk, merendah diri, warfa'ullah, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Siapa yang suka takabur, wada'ullah, mesti Allah Ta'ala akan merendah diri. Dia berlawanan gitu. Kalau kita tawaduk, Allah Ta'ala akan mulia kita dengan mengangkat darjat kita. Kalau kita sombong, Allah Ta'ala akan rendah martabat kita, bahkan dihina kita suatu hari nanti. Na'udzubillah min dzalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiap-tiap nikmat itu didengki atas nikmat, melainkan merendah diri jua. Jadi Rasulullah SAW bersabda lagi, bermula nikmat itu didengki atasnya tiap-tiap tu nikmat tu, melainkan orang yang merendah diri.
Tiap-tiap nikmat ini pasti ada orang dengki pada kita. Kita tak bermusuh dengan orang. Contohnya kalau kita tidak bermusuh dengan orang, kita ada nikmat, kita ada harta kita, ataupun pada diri kita, wajah kita ke, kita sehat ke, suatu nikmat ke, nikmat Allah ni beri kepada kita. Jangan lupa Rasulullah kata bahawasanya ada orang dengki. Tiap-tiap yang mendapat nikmat itu pasti ada yang mendengki dia. Sehingga disebut dalam hadis lain, hendaklah kamu sembunyikan nikmat-nikmat kamu itu. Maksudnya jangan sombong sangat nikmat kita. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hendaklah kamu zahirkan nikmat kamu. Maksud nikmat itu terzahir, yakni tanda bersyukur kepada Allah, kita beri makan pada orang, kita bersedekah, itu tak apa, ada masalah. Tetapi hanya sekadar kita nak bagi-bagi tahu pada orang, saya gini, bimbang, ada orang dengki pada kita. Kita, orang dah kena kita, kata arwah Tuan Guru, kata arwah Tuan Guru Haji Ismail Qamus, dibimbangi korin orang cucu. Ismail Qamus yang kemudian Bupatan Islam. Dia kata korin tu, dia mari pada kita tu. Ataupun ainin hasidin, waktu kau tak tahu lagi. Ainin hasidin ni mata pendeki. Apalah saya sakit? Apalah cek di doktor hospital, kat klinik pun ada masalah apa, saya tak sakit apa, doktor kata apa masalah, okey tak ada apa masalah. Rupanya ada ainin hasidin. Tu ainin hasidin ni lebih bahaya daripada sihir. Sihir ni bahaya tau, tapi sihir ni ada ubat. Ainin hasidin bahaya, ada ubat. Tak ada ubat. Tu dia antaranya. Dia dua. Rasulullah kata setiap penyakitnya ada ubat, mereka mati. Dan dua dah mati. Ulama kamu lagi, ainin hasidin, mata pendeki. Dia tengok kita. Dia tengok kita, dia ni sehat mau dia ni, sakit hati aku. Dia ni banyak sombong harta dia ni, gegang sombong. Ainin hasidin, mari daripada diri dia ni. Ini arwah kamu Haji Ismail kamu. Jadi sebab itulah kita disuruh banyak baca semua kan. Seorang tu selalu amal, boleh dah. Selalu amal Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil sama Rasulul alim. Setiap pagi, petang, waktu boleh dah Rasulullah tu. Apabila kita takut ain hasidin, sihir kita buat apa? Kita dapat tahu dengan perubatan Islam ini. Ain hasidin ni dia makan masa, dia payah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu nak disuruh jangan mensahihkan. Jangan kita kuasa Allah beri nikmat pada kita cerita ke orang. Sebab Rasulullah kata tiap-tiap yang mendapat nikmat itu pasti orang mendengki pada kita. Tidak kira siapa. Dan nanti musuh kita, kadang-kadang kawan baik kita sendiri. Dia tengok kita senang, kita kaya, gegang dia ni, bahaya, na'udzubillah, ni bahaya ni. Kadang-kadang disebut oleh perubatan seperti mana Sa'arun Arudin masa ada seminar di Balai Islam Katang, dia kata kadang-kadang kena molek adik-beradik sendiri, mainnya aina hasil mata pendeki. Tak boleh tengok abang senang, tak boleh tengok adik senang ke apa ke, dia deki. Na'udzubillah min zalik. Kita tak lindung daripada Allah SWT. Sebab tu ada doa yang diajar Rasulullah SAW supaya kita minta berlindung daripada ainin hasidin. Hadis itu Nabi SAW, saya ingat saya dah baca lagi hadis itu, iaitu supaya Allah Ta'ala jauh kita dari sihir dan begitu juga jauh daripada ainin hasidin. Na'udzubillah min zalik. Itu antaranya. Jadi sebab itulah bermula tiap-tiap nikmat itu didengki atasnya, melainkan merendah diri. Melainkan bila kita rendah diri ni, orang tak akan dengki pada kita. Walaupun kita banyak harta, banyak nikmat, kita comel sekalipun, kita rendah diri, cakap tawaduk, rendah diri, orang tidak akan dengki orang. Jadi dengan sifat tawaduk kita, sifat rendah diri, orang jadi tendang ke dalam. Orang jadi orang mari, dia ni bahaya. Bapak aku nak dengki dia bahaya, dia orang pada aku rendah diri. Dan sebab apa? Berkat seseorang itu merendah diri. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW,
Bermula merendah diri itu membawa kepada kelebihan. Bermula orang yang merendah diri itu membawa kelebihan, yakni kelebihan pahalanya, kelebihan nikmatnya, nisbah nikmat atas dunia Allah Taala lebih kelebihan sebab dia merendah diri. Ini penting disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula merendah diri itu setengah daripada segala perangai anbiya, dan takabur itu setengah daripada perangai kafir dan Fir'aun. Ini kita sambung semula dan ada perbahasan banyak fikir berkaitan hadis Nabi SAW ini. Dan bermula merendah diri itu setengah daripada segala perangai ataupun akhlak para anbiya, dan sombong itu setengah daripada perangai kafir Fir'aun. Jadi kita di situ kita akan sambung balik omong panjang pada bermula merendah diri itu setengah daripada perangai anbiya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat pada diri saya juga. Begitu juga ahli jemaah yang dikasihi semua. Mudah-mudahan pada malam ini membawa keberkatan kepada kita, menjadi manfaat kepada kita. Kita ambil iktibar, carilah redha Allah dan Subhanahu Taala kasih kepada kita. InsyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, InsyaAllah akan diletakkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha yawman wa tafarraqna mimman tafarraqa ma'suman. لا تجعل إلا فينا رمعنا الشقيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من عند انتهاء قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.